السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد، Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni untuk kita menyambung perbahasan kita daripada bantahan ulama kurun ke-6 Hijrah terhadap manhaj dan amalan melampau ahli sufi. Perbahasan kita pada malam ni ialah sambungan daripada bab yang kelima. Bab yang kelima ni kita boleh tengok pada muka surat yang ke-77 di bawah tajuk bantahan ke atas pendalilan dengan kata-kata dan tindakan Syekh Sufi serta karya-karya mereka. Yang tu kita dah sentuh sikit dia punya mukaddimah dia tu. Sambungan kita ialah pada muka surat 78, iaitu manhaj ahli sufi dalam berdalilkan kata-kata dan tindakan Syekh Sufi. Kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis muka surat 78. Ahli-ahli sufi beranggapan berdalilkan kata-kata dan tindakan atau perbuatan Syekh merupakan antara manhaj yang tinggi di sisi mereka. Ambil bulat-bulat kata-kata dia dan tindak tanduk dia, kebiasaan dia, tabiat dia tu, ianya ialah bahagian daripada bentuk satu orang yang bermanhaj bagi kelompok itu, iaitu bagi kelompok sufi. Oleh kerana itu tidak hairanlah apabila mereka mengambil berat tentang usaha untuk mengumpulkan kata-kata Syekh Sufi dan berbagai-bagai karya, dan mereka mewarisinya daripada satu generasi ke satu generasi. Kebanyakan kelompok-kelompok sufi ni, tarekat-tarekat ni, mereka memang ada pengikut setia yang detailkan ataupun catat secara detail kata-kata syekh dia di mana-mana tempatnya. Sebab tu kalau kita tengok antara tarekat yang agak besar pengaruh dia dan telah difatwakan haram untuk menyertainya di perlis ni, iaitu Naqsyabandi yang dibawa oleh Syekh Nazim Haqqani daripada Cyprus. Kalau kita tengok, tarekat itu telah berkembang pesat di Eropah, di Cyprus, di Turki, bahkan ke Spanyol. Pengikut-pengikutnya ramai. Dan memang Syekh Nazim Haqqani itu pun dah meninggal dunia dah pun. Dan dia punya pewaris dia, iaitu Hisham Kabbani, pun sekarang tengah sakit. Cuma saya nak sebutnya ialah antara karya besar ataupun antara penulisan yang besar untuk kelompok ini ialah Sohbat. Sohbat ni ialah himpunan kata-kata, cakap-cakap daripada Syekh Nazim Haqqani. Himpunan dia secara keseluruhannya. Maknanya anak murid yang rapat ni, dia akan catat semua apa saja yang disebut. Termasuklah juga ada satu tarekat yang terkenal di dunia ni, ialah tarekat Al-Qadiriyah, yang disandarkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
Kita tengok bagaimana anak-anak murid dia mengumpulkan kata-kata dia, ucapan-ucapan dia di setiap hari. Sebab tu kalau tengok ada buku-buku yang menghimpunkan kata-kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ni, kita akan tengok dalam kitab itu dia akan tulis, telah berkata Syekh Abdul Qadir Jilani pada tarikh sekian-sekian di Ribat. Ribat ni lah tempat pengajian dia. Secara umumnya, sikap mencatat apa saja yang keluar daripada mulut guru ni bukan benda yang salah dan tak termasuk daripada ketaksuban pun. Cuma yang jadi masalahnya ialah bila mana mencatat segala-galanya tanpa membuat penilaian balik apa yang dicatat tu. Sebab tu kaedah yang disebutkan oleh para ulama dalam bab mencari ilmu ni ialah qammish thumma fattish. Qammish maksud dia apa? Himpun semua, tulis semua, kemudian fattish. Fattish ni maksud dia apa? Pilih balik, saring balik kata-kata itu. Jangan ambil semua, kena buat penilaian, kena letak pada timbangan nas Al-Quran dan hadis. Tengok selari ataupun tidak kata-kata itu. Sikap mencatat tu dah bagus, cuma ambil semua, pukal semua ni ialah sikap yang tak bagus juga untuk meneruskan ketulinan agama tu, dalam menjaga ketulinan agama tu. Kemudian apa lagi disebut? Malah kadang-kadang mereka menambahkan kesucian pula kepada kata-kata dan tindakan syekh tersebut. Kerana sikap mengkuduskan guru ni, memuliakan, mensucikan guru ni, kata-kata guru itu dianggap paling terbaik dan paling tinggi tahapnya. Kena beri keutamaan sungguh-sungguh. Jangan terlepas walaupun satu detik apa saja yang disebut oleh guru. Kemudian disebut lagi, dia kata mereka melingkungkan kata-kata dan tindakan syekh sufi tersebut dengan sifat maksum daripada salah, silap dan lupa. Mereka letakkan sekali pada syekh itu kemustahilan untuk dia melakukan kesilapan. Tidak ada pada dirinya sebarang silap. Sebab tu kita nak tengok satu orang ni dia taksub ataupun dia tak taksub, bila mana kita tanya pada dia, apa pandangan anda tentang guru ini ataupun tentang orang ni? Dia kata saya tak nampak apa-apa silap. Itu dia sudah ada sifat ketaksuban. Bukanlah makna kata untuk tidak menjadi orang yang taksub itu kena cari salah guru, bukan. Cuma nak sebutnya ialah meletakkan guru itu sebagai pihak yang tak boleh ditegur langsung, tak boleh dipetikai langsung. Ini ialah elemen yang sama untuk melahirkan ketaksuban. Dia sebenarnya benda ni berlaku bukan hanya dalam tarikat. Dalam mana-mana organisasi yang orang berkumpul padanya. Boleh jadi pada NGO, boleh jadi pada parti politik, boleh jadi pada apa-apa saja. Pada pertubuhan apa-apa pun, bila mana kata-kata orang atasan, orang yang paling diangkat, tokoh yang paling senior dalam kelompok dia tu telah dikuduskan dan sebarang tindak tanduk dia tidak boleh dipertikaikan langsung. Itu disebut sebagai ketaksuban. Dia sebut lagi di sini, dia kata yang lebih teruk daripada itu apabila timbul dakwaan yang melampau terhadap sesetengah syekh sufi sehingga ke tahap meletakkan sifat ketuhanan kepada mereka. Yang ni yang paling brutal, yang paling bahaya, hardcore sekali ni, yang paling tinggi sekali. Antaranya ada syekh sufi yang mengatakan, sesiapa yang tidak mengiktikadkan kesempurnaan kepada syekhnya, dia tidak akan berjaya di tangan syekhnya itu sama sekali. Maknanya kalau tidak ada sikap mengkuduskan guru, maka dia bukan daripada kalangan murid yang berjaya. Kata-kata ni dinukilkan daripada Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ni antara tokoh besar dalam sufi. Tapi tak semua pandangan dia tu pandangan yang bermasalah. Dia seperti mana Imam Al-Ghazali, seperti mana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mereka ni bukanlah menghikayatkan benda yang mengarut semua. Bahkan kalau tengok banyak benda yang dia orang sebut pun baik dan bermanfaat. Cuma kadang-kadang pembawaan oleh penerus daripada mereka lepas pada mati itu. Pembawa kepada ajaran dan aliran itu kadang-kadang bersifat melampau dan kadang-kadang terlalu ketat sehingga tak boleh keluar, kurangnya berlapan dada sehingga dia membentuk dogma seakan-akan ia kumpulan yang paling benar dan tepat.
Mana-mana saja boleh berlaku. Ni bukan hanya cakap sufi saja. Mana-mana saja boleh berlaku. Ali Ad-Daqqaq pula berkata, sesiapa yang bersahabat dengan syekh kemudian membantahnya, sesungguhnya dia telah membatalkan perjanjian persahabatan dengan syekh. Wajib kepadanya memperbaharui semula perjanjian dengan syekh. Ini muka surat 78 yang paling last sekali. Sesiapa yang membantah, meragui, rasa syak terhadap apa-apa tindak tanduk syekh dia, kata-kata dia, perbuatan dia, maka dia telah melanggar bai'ah. Dia sebut situ perjanjian persahabatan tu maksudnya ialah bai'ah. Sebab memang ada setengah-setengah tarikat pun mereka wujudkan sistem bai'ah ni untuk mengikat janji setia. Cuma ada setengah-setengah tarikat ni dia ikat bai'ah itu dengan khadam, dengan jin, atau erti kata lainnya dengan sihir, sehingga khadam itu boleh mengekori pengikutnya di mana saja berada, dan guru ni dia boleh tahu apa yang dicakapkan, diucapkan oleh anak murid dia walaupun jauh pada pandangan dia. Sesetengah tarekat yang menyeleweng ada unsur ini. Sebab tu tarekat-tarekat yang sesat tak dapat dinafikan, memang ada elemen sihir, pakai jin, guna syaitan ni memang ada. Cuma ianya mengelabui ataupun mengelirukan pengikutnya. Kemudian dia sebut muka surat 79. Al-Qushairi menyatakan, karamah paling mulia yang dianugerahkan kepada para wali ialah berterusan memperoleh taufik untuk melakukan ketaatan dan maksum daripada terlibat dengan maksiat dan melakukan perkara yang bercanggah dengan syarak. Ini yang disebut dalam risalah Al-Qushairiyah. Imam Al-Qushairi ni antara tokoh besar dalam bab tasawuf penyucian jiwa ni. Cuma kita kena tahu juga, dalam tasawuf ni ataupun dalam kelompok sufi ni ada beberapa istilah-istilah yang bila mana dia orang sebut, dia orang tidak memaksudkan seperti mana yang kita faham. Contoh, mereka menggunakan murid. Istilah murid. Murid itu merujuk kepada orang yang sedang menuju kepada Allah Azza wa Jal. Mai pada perkataan arada yuridu, yang berkehendak. Ataupun kadang-kadang diguna juga istilah salik, salikin, orang yang berjalan. Ataupun kadang-kadang disebut juga orang itu dengan nama murad. Murad ni ialah orang yang lagi tinggi kehendak dia daripada murid. Ataupun kadang-kadang disebut dengan istilah khawas. Khawas ni ialah orang yang seakan-akan tawa keinginan dunia dia, nafsu dia. Dia memang kelompok yang boleh kawal. Dan ada juga tingkatan yang disebut dengan khawasul khawas. Itu lagi tinggi. Kadang-kadang kita akan jumpa istilah yang kita dengar daripada kelompok sufi ni yang disebut dengan sayyah. Sayyah ni maksud dia apa? Sayyah kalau dalam bahasa Arab maksud dia pelancong. Tapi sayyah dalam istilah sufi ataupun alam kesufian, ianya bermaksud orang yang berjalan mempelajari ilmu untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Sebab tu kita tengok ada satu cerita berkenaan dengan satu orang tokoh sufi yang besar, iaitu Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ni ialah satu orang pemerintah di satu kawasan. Dikatakan dia ni memerintah di kawasan Uzbekistan ataupun Asia Tengah tu lah. Dia jadi raja pemerintah kawasan tu. Mempunyai istana yang hebat, tentera yang hebat, pelayan dan dayang-dayang yang hebat. Dan dia dalam masa yang sama pun mempunyai isteri. Isteri yang sah, yang dinikahi dengan cara yang betul lah. Bila mana datang kesedaran untuk menjadi orang yang menyibukkan diri, mendekatkan diri dengan Tuhan ni, dia telah memilih diri dia ni untuk melucutkan jawatan pemimpin dia. Dan dia nak menjadi orang yang disebut dengan sayyah. Sebab tu ada cerita yang terkenal disandarkan kepada Ibrahim bin Adham ni. Bila mana dia dah pilih pendirian dia untuk tinggalkan pemerintahan, bagi pada orang lain, dan dia nak jadi orang yang menyibukkan diri, mendekatkan diri pada Allah, dia pergi dekat isteri dia yang sedang mengandung, dan dia kata pada isteri dia kata, bermula hari ini aku tidak lagi menjadi pemimpin bagi tempat ini, aku dah bagi pada orang lain. Dan bermula pada hari ini aku telah memilih untuk menjadi sayyah. Dia akan berjalan pergi ke mana-mana tempat dengan tujuan belajar, melihat alam semesta,
Dia bukan pergi naik gunung menyendiri, dia pergi ke mana-mana tempat. Dia akan berassociate dengan komuniti di tempat yang dia pergi itulah. Mereka-mereka ni ialah daripada kalangan orang yang sedang melakukan tajrid. Tajrid ni ialah isolasi diri daripada kelompok yang mengenali dia. Dia kena pergi tempat yang orang tak kenal dia. Ini bahagian daripada perjalanan orang kesufian yang bagus. Yang tak bagus ni ialah naik ke bukit, ke gunung, duduk seorang diri. Yang betulnya ialah dia pergi keluar ke lain, dia salat jemaah di tempat lain, dia beraktiviti di negara lain, tempat tu orang tak kenal dia. Contoh dia di sini, di Malaysia ni orang kenal dia ustaz penceramah. Dia pun pindah pergi Australia ke mana, orang tak kenal dia ustaz. Dia mungkin kerja petik buah je, tapi orang tak tahu dia memiliki sijil itu ini. Tapi itu pilihan yang dia ambil. Ibrahim bin Adham dia pilih yang tu. Waktu dia pergi jumpa isteri, dia kata, aku nak jadi sayyah dan aku memberi pilihan kepada kamu. Sekiranya kamu ingin bercerai dengan aku, kerana aku tak boleh jamin aku boleh tanggung kamu lepas pada ni, tak boleh jamin lah. Sebab dia akan memulakan perjalanan. Perjalanan ni mungkin dia tak akan berjumpa dengan isteri dalam tempoh yang lama, ataupun mungkin akan mati terus. Jadi dia beri pilihan pada isteri, kalau kamu ingin aku ceraikan kamu, aku boleh ceraikan kamu. Tapi kalau kamu ingin bersabar, ingin menunggu aku kembali semula ke sini, kamu boleh pilih untuk bersabar. Isteri dia memilih untuk bersabar. Dia kata, pergilah kamu sebagai sayyah dan aku akan bersabar. Aku tak akan minta cerai. Aku tak akan minta apa-apa peruntukan dah pada kamu, tak akan susahkan kamu dah. Inilah pilihan kamu. Dia meninggalkan isteri dia dalam keadaan isteri dia sedang mengandung. Akhirnya 18 tahun Ibrahim bin Adham pergi berkelana sebagai status yang disebut sebagai sayyah. Bila mana dia sampai dah tu tempat, dia perasan ada satu orang anak muda di masjid itu. Di masjid itu, anak muda yang usia belasan. Hati dia kuat mengatakan itu anak dia. Hati dia kuat mengatakan itu anak dia. Maknanya anak yang dia tinggalkan tu sekarang dah usia 18 dah. Akhirnya dia pergi tanya pemuda tu, siapa kamu? Dia kata, aku ialah anak kepada Ibrahim bin Adham. Baru dua orang tu berpelukan sebab dah lama tak jumpa. Tapi anak dia tak menyalah, kamulah bapak yang tak guna, tinggal aku 18 tahun. Elok-elok jadi raja, kaya, tinggal pula aku. Sebab mak dia dah beritahu pada anak dia, kamu jangan salahkan ayah kamu sebab inilah pilihan yang memang aku benarkan. Cuma saya nak sebut ialah istilah sayyah itu. Sayyah, orang yang berjalan mendekatkan diri pada Tuhan. Zaman kita ni pun ramai kita sebut dengan nama traveller. Tapi travel yang kita tak tahu dia pergi mana. Kita tengok sebahagian orang kan dia buat video, dia jadi YouTuber, dia jadi content creator, dia letak video dia berbasikal setahun, 2 tahun negara orang. Sepanjang saya ada tengok sebahagian traveller Malaysia ni pergi ke negara orang cukup lama, bawa basikal. Daripada basikal tu baru dah jadi basikal buruk dah pun. Punya lama traveller. Tapi dalam video-video yang hebat dengan kamera yang hebat, tidak satu pun ada video dia pergi masjid mana waktu dia traveller tu. Takkan dia pergi rentah semua negara orang kafir semua. Hatta di negara orang kafir pun ada masjid. Lepas tu dia buat video, saya sebenarnya mencari persoalan hidup. Hidup ni untuk apa? Hidup ni untuk ibadah, bukan bawa basikal. Itu poin dia. Pergi cari apa masjid tepi rumahnya pun, tak payah berkayuh punya sampai ratus kilometer tu. Kayuh sampai ke masjid, itu lebih baik. Sebab tu ada orang dia naik gunung, dia turun gunung, dia naik gunung, dia turun gunung. Dia mencari jawapan pada kehidupan, sedangkan jawapan pada kehidupannya ialah di sebelah rumahnya saja, iaitu di masjid. Bila mana dia sampai ke masjid, dia akan tahu itulah hakikat daripada kehidupan dia. Adapun orang-orang sufi yang dimaksudkan ni ialah orang-orang sufi yang elok ni, dia orang pergi dari masjid ke satu masjid, dari masjid ke satu masjid. Dia orang bukan pergi berbasikal ataupun pergi berkelana dengan tujuan-tujuan untuk tengok nature semata-mata. Tak salah, tengok benda tu tak salah. Tengok bukit bukau di negeri orang, di negara orang, tengok cuaca negara orang, negeri orang. Tapi benda utama ialah mencari tempat ibadah di komuniti itu. Adalah satu traveller ni yang bagus. Saya ada jumpa satu traveller ni, saya tak ingat apa nama dia. Dia cerita dia berbasikal pergi ke Iran. Daripada Stan country ni, daripada Uzbek apa-apa semua ni, masuklah sampai ke border Iran. Sebelum dia masuk tu, dia dah buat research,
Dia dapat maklumat di Iran ni majoritinya Syiah. Jadi dia ada rasa sikit risau. Sebab dia ni Sunni, dia orang Malaysia. Jadi bila mana dia masuk dalam border Iran, dia pergi dekat kawasan masjid yang orang Syiah majoritinya. Bila mana dia sampai, sebab muka kita orang Asia dengan muka orang Parsi ni memang ketara berbeza. Kita tak payah nak buat macam orang sana, memang kita tak boleh cam. Memang dia orang boleh cam. Kita duduk tu, orang dah tahu ni bukan orang Iran, ni bukan orang Parsi. Jadi dia pun tanya, ada orang Iran tanya dengan bahasa Inggeris, kamu orang mana? Orang Malaysia. Dia kata kalau orang Malaysia, masjid dia dekat sini. Sini bukan masjid dia. Ini Iran yang bukan Syiah, yang bukan ada permusuhan lah ni. Dia kata masjid untuk Sunni di sana. Dia tunjuk lah. Bila mana dia pergi, baru dia tengok, ada komuniti Sunni rupa-rupanya di Iran ni ada. Walaupun tak ramai tapi ada. Itulah satu traveller yang saya tengok, dia cerita tentang dia pergi masjid Sunni di Iran. Yang ni bagus. Sebab Iran hakikatnya memang kita boleh ziarah pun. Tak ada masalah untuk kita pergi. Di situ kalau kita tengok tersimpannya tamadun-tamadun dunia yang hebat untuk kita belajar. Cuma kita kena tengok kita punya kecenderungan di mana. Macam kita pergi ke Thailand apa semua. Ada orang dia suka pergi tapi dia tiada kecenderungan untuk melihat masjid apa, pengamalan apa di sana. Tak ada. Sebab tu kita tengok sekarang ni kan orang musim, orang cuti sekolah kan. Orang mula nak pergi berjalan apa semua ni. Orang dah plan. Kadang-kadang plan yang bulan 12 ni, bulan 12 tahun lepas dah buat. Setahun dah buat. Punya lama buat plan. Tapi dalam plan yang begitu hebat susunannya tu, tak ada satu pun nampak pergi masjid, pergi kuliah waktu berjalan. Dia kalau orang yang hati terikat dengan masjid, hati yang terikat dengan majlis ilmu, dia pergi jauh mana pun, dia nak pergi. Sebab tu bila mana kita melancong, tanpa ada benda-benda seperti ini, tanpa ada keinginan-keinginan seperti ini, hatta pergi tempat suci pun, dia akan rasa hambar. Sebab tu kita akan tengok sebahagian orang bila mana dia buat pilihan pergi umrah, dia pergi umrah. Dia mungkin nampak bersungguh-sungguh, bawa beg kasut, pakai baju, pakai kurta, pakai jubah. Tambah-tambah yang tak pernah pakai jubah ni, dia pakai tu, kita tengok dah semacam dah. Ni memang geng tak pernah pergi masjid. Tengok dah lain, dia letak kepiah tu pun kita dah tahu dah lain macam dia ni. Ni baru kenal masjid di sini. Dia pun pergi, bersungguh dia. Baguslah, saya tak kata benda tu salah. Tapi sebab apa? Faktor apa yang menyebabkan dia pergi? Kerana semua orang pergi. Semua orang di sana sedang berpusu-pusu ke masjid. Jadi menjadi satu benda yang pelik bila mana dia ke arah lain. Bila mana semua orang ke pintu masjid, dia beralih ke arah lain, orang akan nampak dia lain. Sebab tu kita akan tengok bila mana pergi melancong dengan jiwa yang tiada keterikatan dengan masjid, keterikatan dengan tempat-tempat orang saleh, tempat-tempat berkumpulnya orang-orang baik ni, kita akan tengok gerakannya janggal. Waktu kita pergi umrah, kita akan tengok sebahagian orang bila mana diperkenalkan, okey, ni majlis ilmu, ni kuliah dalam Masjid Nabi dalam bahasa Indonesia. Saya tak suggest yang Arab, saya suruh pergi yang Indonesia. Kita dah beritahu tiang nombor berapa, saya tahu ni sebab saya mutawif lah. Saya pernah ada pengalaman jadi mutawif ni. Kita beritahu tiang nombor berapa, rak kasut nombor berapa. Kalau rasa tak tahu nak buat apa antara maghrib isyak, pergilah situ. Penceramahnya Indonesia. Tapi tak, dia pilih cari teh tarik juga. Dia minat teh tarik. Seakan-akan dah dekat dengan 40 tahun dah tak jumpa teh tarik. Dia punya teruja tak boleh makan makanan Malaysia tu lebih daripada orang yang tak pernah balik Malaysia dekat 8 tahun. Dia di kampung dia, teh tarik naik harga RM3, dia tawar. Tapi di Arab Saudi RM8, dia beli 2 gelas. Entah kenapa manusia seperti itu. Dia punya teruja tu. Ini keterikatan jiwa tak ada. Kita dah tunjuk okay, ini. Tapi kalau orang yang memang minat, saya ada pengalaman bawa orang yang memang minat pada majlis ilmu. Belum sempat kita beritahu, dia dah tanya siapa yang mengajar. Bahkan ada yang memang dah tahu dah pun. Dia dah buat research awal-awal lagi. Waktu tu Dr. Firanda masih mengajar lagi dalam Masjid Nabawi. Wakil kepada kuliah dalam bahasa Indonesia. Dan ada jugalah bahasa Inggeris pun ada daripada pelajar-pelajar yang buat PhD di Universiti Madinah pula. Cuma saya nak katanya kalau orang yang minat dengan majlis ilmu, dia akan mencari. Tapi kalau orang yang minat dengan makan, dia food hunter, dia akan food hunter jugalah di sana.
Sebagaimana kita tengok dia pergi hajnya, dia cari makanan, begitu jugalah dia pergi Saudi pun dia cari makanan. Kecenderungan dia. Jadi nak sebutnya istilah-istilah dalam sufi ni dia ada. Sayyah dengan maksud melancong dalam bahasa. Tapi yang sebenarnya sayyah ni adalah orang yang berjalan, travel dengan sebab nak mencari sebab-sebab yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Okay. Kemudian dia sebut lagi di sini, dia kata muka surat 79 tu, apa yang disebutkan oleh Al-Qushairi. Qushairi kata karamah yang mulia dianugerahkan kepada para wali ialah berterusan memperoleh taufik. Berterusan memperoleh taufik ni ialah sentiasa ada semangat untuk buat ibadah. Daripada semangat tu akan bertukar menjadi kehendak. Dia jadi orang yang memang minat pada benda-benda yang mendekatkan diri kepada amal saleh. Dan maksum. Maksum ni yang disalah fahami oleh sebahagian orang. Maksud Imam Al-Qushairi di sini, maksum ini ialah bukan maksum dengan makna maksumnya seperti para nabi, tak buat dosa. Maksum dengan makna bahasa iaitu terpelihara dia daripada terlibat dengan maksiat kerana kehendak dia untuk buat taat itu telah dilatih. Dengan sebab dia pergi travel mana-mana pun dia akan ingat masjid, dia akan ingat majlis ilmu. Jadi dia pergi di negara yang bukan Islam pun dia akan nak ke arah itu. Berbeza dengan sebahagian orang, bila mana dia tak biasa dengan benda-benda taat ni, dia pergi ke negara yang majoriti Islam, bahkan negara yang mungkin di situ terdapatnya 2 tanah suci pun dia tiada kehendak. Cuma sebahagian orang yang kurang kefahaman, dia akan nampak maksum sini ialah maksum dengan makna maksum seperti mana maksumnya para nabi. Tak ada dosa pada syekh itu. Sedangkan syekh itu nak dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Qushairi ialah terpeliharanya mereka-mereka yang dekat dengan Allah Ta'ala ini daripada minat kepada maksiat. Mereka masih lagi ada keupayaan ataupun ada peluang, chance untuk buat maksiat, tapi mereka tak pilih ke arah itu. Mereka seakan-akan terpelihara. Cuma silap faham yang berlaku. Beliau juga menyatakan, perenggan kedua muka surat 79, sesiapa yang ditolak oleh hati seseorang syekh sudah pasti akan tersingkir daripada syekh meskipun untuk suatu ketika nanti. Dia adalah orang yang buruk dan diharamkan daripada mendapat taufik. Kalau kita tengok risalah Qushairiyah ni, kalau orang yang tak biasa dengan istilah-istilah kesufian, memang kita akan nampak banyak berhimpun padanya kekarutan. Tapi maksud Imam Qushairi sini, orang yang ditolak hati oleh seseorang syekh, maknanya syekh itu menyingkirkan dia, syekh itu buang dia daripada kelompok ni kerana dia bukan daripada kalangan murid yang baik. Jadi untuk tidak menjadikan orang yang dah belajar dengan syekh itu terkesan dengan murid yang macam ni, syekh itu terpaksa keluarkan. Konsepnya sama. Bila mana kita tengok dalam pendidikan, dalam sekolah, pelajar-pelajar yang tingkah lakunya buruk, pihak pengurusan sekolah akan mengambil tindakan untuk buang pelajar tu. Buang pelajar tu dengan sebab takut pengaruh negatif yang dia bawa tu terpengaruh kepada pelajar lain yang masih lagi belum tahu tentang benda-benda buruk. Itu je asalnya. Tapi di sisi mereka, mereka tersilap faham sehingga mereka mengkuduskan guru. Seakan-akan guru ni tahu sampai kepada gerak hati. Sebenarnya bukan macam tu. Sebenarnya kita boleh tengok satu orang tu daripada gerak-geri dia. Contoh mudah. Kita bawa kereta atas highway. Kita tengok tiba-tiba kereta tu gelong. Sekejap atas line, sekejap tepi line, sekejap atas line, sekejap tepi line. Kita nak kata apa pada orang yang bawa kereta macam ni? Orang ni dia tengah lalok. Dia mengantuk. Kita takkan nak kata, inilah contoh pemandu berhemah. Tak. Dan waktu kita kata, contoh kita suami bawa kereta, kita kata ni lalok kat depan ni, dia tengah mengantuk ni. Kita tak tengok pun dia. Kita bukan berhenti buka pintu tengok mengantuk ke? Tak apa. Tiba-tiba isteri kata, tak sangka saya, suami saya wali rupanya. Bukan macam tu. Sebab kita tengok tabiat orang. Kita tengok tabiat, dia ni macam ni. Tapi sebahagian murid, sebab tu payah kalau murid ni dia datang dengan terlalu kosong, dengan tanpa idea pemikiran yang kritis, dia akan tengok kata-kata guru tu kudus. Dia kata tengok tu buang dia daripada geng kita. Memang betul dia dapat wahyu pada Tuhan. Bukan dapat wahyu, hanya melihat gerak-geri sahaja. Tapi anak murid ini disilap faham. Ni bab kelima ni ialah tidak fahamnya anak murid terhadap maksud guru dan tidak bertanya waktu bila mana dia menyangka sesuatu tu.
menyebabkan berlakunya lah penyelewengan selepas pada guru tu mati. Okay. Kemudian kalau kita tengok Abu Yazid Al-Bustami menyatakan sesiapa yang tidak mempunyai guru, gurunya adalah syaitan. Maknanya yang belajar kitab sendiri, yang baca sendiri, tak faham istilah, tiada pendedahan, memang hakikatnya dia akan banyak melakukan kesalahan. Memang dia akan dipandu oleh syaitan dan hawa nafsu dia. Sebagaimana mereka menyatakan sesiapa yang menempuh jalan menuju Allah tanpa syekh, maka syekhnya adalah iblis. Maksud yang salah pada pernyataan ini ialah syekh tu saja betul, datang hadis Nabi pun tepih juga. Yang tu salah. Sepatutnya bila mana datang hadis Nabi tu, orang dah datang hadis Nabi, kita kena compare kata-kata syekh tu sama ataupun tidak. Kita tak akan letakkan syekh kita lebih tinggi pada Nabi. Cuma kadang-kadang sebahagian orang dia over sangat sehingga dia nampak syekh lah segala-galanya. Al-Qushairi menyatakan lagi, aku mendengar Abu Ali Ad-Daqqaq menyatakan, pokok jika tumbuh secara bersendirian tanpa ada yang menanamnya, ia cuma rendang tetapi tidak berbuah. Begitu juga dengan murid jika tidak mempunyai guru yang dia mengambil daripada guru tersebut jalan menuju kepada Allah nafas demi nafas, dia sebenarnya menyembah hawa nafsunya sendiri dan tidak akan menemui kejayaan. Ini kata-kata Abu Ali Ad-Daqqaq. Ni antara tokoh sufi yang hebat juga lah. Kalau kita tengok dalam nukilan-nukilan Al-Qushairi ni memang banyak dia letakkan nama Abu Ali Ad-Daqqaq ni. Dia buat perumpamaan, analogi. Pokok yang tumbuh sendiri tanpa ada yang menanam, ia cuma rendang tidak berbuah sebab tak ada orang jaga. Berbeza pokok yang ditanam, diberi baja padanya, disiram dengan kuantiti air yang cukup dan diprogramkan untuk mengeluarkan buah, maka dia akan keluarkan buah. Kalau dia tak keluarkan buah tu mungkin kerana silap teknikal di mana-mana. Ini umum je, kata-kata dia tak ada salah, tak ada. Kita taklah kata-kata dia ni totally sesat terus. Kesesatan berlaku ialah daripada kefahaman orang yang membacanya tanpa penerangan. Itu saja. Jadi dia sebut sini, begitu juga dengan murid jika tidak mempunyai guru yang dia mengambil daripada guru tersebut jalan menuju kepada Allah nafas demi nafas, dia sebenarnya menyembah hawa nafsunya sendiri dan tidak akan menemui kejayaan. Hakikatnya memang orang yang belajar tanpa bimbingan guru mudah tersasar dan menyeleweng. Ahli sufi mengangkat martabat syekh mereka ke satu martabat yang tinggi, bahkan kadang-kadang sampai ke tahap mencapai darjat Nabi. Yang ni baru melampau. Misalnya mereka tidak mengharuskan para murid membantah para syekh dan mewajibkan ketaatan kepada syekh secara membuta tuli. Yang ni tidak ada. Nabi tak ajar pada kita benda-benda seperti ini. Sehingga mereka sanggup mengatakan sesiapa yang berkata kepada gurunya kenapa, tidak akan berjaya kerana guru dalam kalangan muridnya tidak ubah bagaikan Nabi dalam kalangan umatnya. Yang ni baru silap. Yang dinukilkan daripada Ar-Rindi ni. Ar-Rindi ni kalau kita tengok, dia ni memang tokoh tarikat yang melampau lah, tokoh tarikat yang memang mirip dengan Syiah. Dia memang orang yang minat kepada benda-benda khurafat yang banyak. Jadi dia kata mempersoalkan kenapa jadi macam ni, kenapa jawapan dia macam tu, itu pun tak boleh. Jadi kaedah belajar dengan guru ni dengar semata-mata tanpa mempersoalkan. Sebenarnya tak boleh. Bila mana kita dengar, kita boleh persoalkan. Kalau kita tak faham, kita boleh tanya untuk minta penjelasan. Sebab tu kalau kita tengok sebahagian guru-guru yang terlalu rigid dalam bab ni, tak dapat dinafikan. Memang wujud pun guru yang macam ni, yang tak bagi tanya itu, tak bagi persoal ini. Kalau kita tengok konsep pengajian seperti ini, akhirnya dia tidak akan berlakunya perkembangan ataupun cerdasnya akal orang yang belajar. Sebab dia dihalang untuk bertanya apa-apa. Hak untuk bertanya ni tak boleh dihalang, mesti diberikan. Sebab Nabi memberikan hak kepada para sahabat untuk bertanya kalau mereka tak faham. Contohnya ketika mana turunnya ayat dalam Al-Quran, wal-laili idza as'as. Sahabat tak faham apa itu as'as. Dia orang tanya Nabi, apa maksud as'as itu? Baru Nabi terangkan. As'as itu ialah maksudnya ialah gelap gelita. Sebab bahasa tu kurang fasih ataupun kurang digunakan oleh masyarakat itu. Jadi ini antara bentuk-bentuk blok halang daripada mendapat kefahaman yang benar ataupun kefahaman yang betul. Okay. Ahli sufi juga keterlaluan
dalam membicarakan hubungan antara syekh dengan murid dan sebaliknya. Terutama sekali hubungan antara murid dengan syekh sehingga ia menjadi satu manhaj dalam kalangan ahli-ahli sufi. Ni muka surat 80, dalam menggunakan kata-kata syekh mereka. As-Suhrawardi misalnya menyatakan murid yang jujur apabila berada di bawah kawalan syekh dan persahabatan dengannya dan juga beradab dengan adab-adabnya, akan mengalirlah daripada batin syekh satu keadaan kepada batin murid, tidak ubah seperti lampu yang mendapat cahaya daripada lampu yang lain. Kata-kata syekh bersenyawa dengan batin murid dan makam syekh menjadi tempat simpanan hal keadaan yang bernilai. Hal keadaan tersebut berpindah daripada syekh kepada murid menerusi perantaraan persahabatan dan mendengar kata-kata. As-Suhrawardi ni, dia ni memang terkenal dengan fahaman Nur Muhammad dia. Dia memang bawa apa yang dibawa oleh Al-Hallaj, apa semua ni dia bawa. Apa yang dibawa oleh Ibn Arabi, dia bawa fahaman itu. Memang kelompok-kelompok ni, mereka cara dia orang menyerap ilmu ialah dengan kebatinan. Kebatinan tu macam mana? Macam-macam, mengikut kepada tabiat syekh tu. Ada yang bertapa, bahkan ada yang pergi pada perbuatan songsang pun, termasuklah liwat dan rogol, boleh jadi. Benda tu memang ada dan memang wujud pun. Sebab tu kalau kita tengok, benda-benda ni sangat kuat mengalir dalam aliran tasawuf di Nusantara ini, terutamanya kalau kita tengok di tanah Jawa ni disebut sebagai aliran kejawen. Kejawen ni memang kuat, sangat kuat unsur seperti ini. Di Pulau Jawa lah kebanyakannya ini berada, masih wujud sampai sekarang ni pun. Sebab tu kalau tengok dia orang ni sampai keluarkan filem untuk promosi fahaman dia orang. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok kan di YouTube filem-filem dia orang ni yang dulu dengan gambar lama, sebab filem dia orang ni tahun 80-an, tahun 70-an, di HD kan balik, bagi clear. Antaranya ialah filem 9 Wali. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Tengok, jangan percaya, tengok saja. Dia macam tuan-tuan tengok cerita ajaran sesat yang M. Rajoli berlakon. Tengok saja. Berkat selamat, jangan duk percaya benda-benda macam tu. Sebab M. Rajoli ni antara watak yang sangat munasabah untuk membawa karakter guru-guru sesat ni. Dia pun dah meninggal lah pun. Cuma nak katanya filem yang dia berlakon tu, drama yang dia berlakon tu, itu ialah inisiatif JAKIM tu, untuk tunjukkan kat mana sesatnya. Cuma yang geng kejawen ni buat ni, kalau tuan-tuan tengok, dia ada beberapa siri filem dia orang. Tapi yang paling top sekali ialah 9 Wali. Antaranya ialah Sunan Kalijaga dan beberapa lagi lah sunan, segala sunan tu dia orang filmkan. Dulu gambar dia tak elok, sekarang dia dah HD kan. Full, boleh tengok secara free, tak perlu bayar apa-apa, bukan channel yang tertutup, bukan. Dalam tu kita akan tengok kata-kata dia, percakapan dia penuh dengan unsur aliran kebatinan ni. Terutamanya sampai pada satu babak dia tunjuk bagaimana anak murid kepada satu orang tokoh tarekat yang menyeleweng di tanah Jawa ni, Syekh Siti Jenar ni, duduk sujud bertapa sampai 40 hari 40 malam tak kena cahaya. Ini dia ada unsur-unsur itu. Dan yang paling sedap sekali dalam babak cerita tu ialah cerita mengejar antara Syekh Siti Jenar dengan Sunan Kalijaga. Oh, yang tu sedap. Macam tengok cerita Supernatural Power Ranger. Tuan-tuan try tengok. Lari kot bawah tanah, naik kot atas bukit, kena halang dengan tu. Ini semua ialah filem yang dibuat ni, ialah tujuan ialah untuk orang ghairah rasa benda ni hebat. Supaya orang yang join kumpulan ini ataupun yang belum join akan melihat, kalau kita join, kita dapat jadi orang ni lah. Boleh terbang. Kalau orang nak kejar kita, kita boleh keluarkan halangan-halangan daripada dinding-dinding gua. Hebat cerita-cerita dia tu. Kalau yang satu filem lagi yang saya tengok tu, sebab saya nak dapat modal nak kuliah malam ni, ada satu orang Syekh Gunung Jati. Gunung Jati ni dia satu tempat di Indonesia.
di satu tempat kawasan nama dia Cirebon sekarang ni Indonesia. Antara tokoh tarekat yang hebat itu ialah Syekh Gunung Jati ataupun nama asal dia lah Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah ni dikenali sebagai tokoh yang keramat lah. Ada satu babak dalam filem yang difilmkan tu oleh kelompok ini, satu orang lelaki, suami, dia tengok perut isteri dia tu besar. Dia ni prajurit kepada keraton, maknanya tentera kepada istana. Istana arahkan dia pergi berperang, jaga perbatasan negara. Dalam tempoh yang lama, dia balik-balik tengok perut isteri dia ni besar. Apa perasaan satu orang suami bila balik tengok perut isteri besar, sedangkan dia tidak pernah mendatangi pun isteri dia? Terus dia kata, perempuan sundel, istilah dia lah. Perempuan tak guna ni perempuan jalan, dia kata. Lepas pada tu, isteri dia ni berlari pergi ke rumah Syarif Hidayatullah ni, minta pertolongan supaya dapat buktikan dia ni bukan mengandung, dia sakit. Bila mana sakit, sampai depan rumah kawan tu, dia scan, dalam filem tu dia scan je perut kawan tu. Dia pun kata dekat suami dia, isteri kau sakit, bukan mengandung. Dia kata tak percaya, sehingga dibelah. Okay, you want to operate, I give you operate. Okay, kamu nak operate, aku bagi operate. Okay. Dia pun baringkan isteri dia tu atas pangkin style macam tempat kita lah, macam kata apa, tempat rehat macam gazebo macam tu. Dia baringkan isteri dia, dia belah dengan tangan dia. Dia pun panggil suami dia, tengok ketumbuhan tumor, bukan anak. Lepas pada tu suami dia kata, dah belah kena pandai tutup lah. Dia kata, aku akan tutup dan aku akan ubati. Dia baca apa entah, perut yang kembung tu jadi kempis balik. Saya nak sebutnya, kenapa babak ini wujud dalam cerita tu? Apa yang dia nak pada orang yang melihat, terutamanya orang yang tak tahu apa tentang kesesatan, khurafat apa semua ni. Tujuannya bagi nampak rasa hebat. Dan sepanjang-panjang cerita tu, kebiasaannya para wali ni pegang tasbih besar dan duk berzikir Allahu, zikir tu macam-macam babak. Tuan-tuan boleh balik tengoklah pada malam ni. Balik jangan sampai terlepas subuh dah lah. Tengok pada-pada je. Cuma nak kata dia dah HD kan. Saya pun terkejut tengok dah HD kan. Cuma nak katanya ini benda-benda ni cuba dipromotkan balik. Kenapa? Nak bagi nampak benda tu elok ataupun boleh. Terutamanya yang mengelirukan dalam tu, yang saya risaulah kalau kita yang tak tahu apa tengok, ialah pada perbahasan tentang Nur Muhammad. Dia ada sebut tentang tu, macam-macam istilah-istilah sufi yang dia keluarkan, dan juga istilah-istilah yang mengelirukan. Antaranya qalbu mukmin baitullah. Ini ialah benda-benda biasa bagi kelompok-kelompok macam ni. Dia nak katanya menghadap kiblat tu tak valid. Kiblat yang dimaksudkan dalam Quran tu ialah hati yang sentiasa bersama dengan Allah Azza wa Jal. Ini antara dialog-dialog dia orang. Dialog dia orang ni semua aras tinggi. Cuma nak katanya kalau kita tengok, kita akan nampak. Dan saya kata apa, saya sangat yakin kalau orang yang tengok, terutamanya orang muda ke apa yang tengok, dia akan rasa wow, cerita tu hebat. Dia akan rasa cerita tu kemah. Pementasan dia dengan watak yang berlakon pun berjaya bawa dengan baik. Ini antara dana yang telah dikeluarkan oleh aliran ini untuk justify aliran dia orang valid, boleh diamalkan dan tidak salah. Bahkan kita lebih special. Cumanya pengamal-pengamal kepada aliran ini masih lagi wujud di Indonesia. Di mana fungsi anda waktu Palestin sedang dijajah oleh Israel ini? Dah kata boleh belah perut orang, boleh hantar parang terbang. Apa lagi tunggu? Hantar sekarang. Memang Palestin memerlukan bantuan daripada anda yang penuh raib ini. Maknanya benda tu hanya sihir semata-mata hakikatnya. Ia bukan benda benar pun. Ia hanya menipu dan mengelabui mata pengikut semata-mata. Cuma kata-kata dia tu kemah lah. Saya nak sebutnya ialah benda ni memang ada hubung kait. Ada hubung kait dengan apa yang nak kita bahas pada malam ni. Kita tengok lagi apa yang dia sebut. Perenggan yang kedua, ahli-ahli sufi mengiktikadkan syekh merupakan perantara antara Allah dengan murid-muridnya.
Dia juga merupakan pemegang amanah ilham, sebagaimana malaikat Jibril merupakan pemegang amanah wahyu. Maknanya Syekh ni ialah sumber kepada ilham. Adapun Jibril itu ialah perantara kepada wahyu. As-Suhrawardi misalnya menyatakan Syekh membersihkan benih percakapan daripada pakaian hawa nafsu dan menyerahkannya kepada Allah. Sebab tu kalau kita tengok dalam buku Haji Ahmad Laksmana Hakikat Insan, nak masuk geng dia orang ni, ada satu ritual upacara yang nak kena buat. Dia panggil apa? Mandi benih. Selain pada mandi hadas ni, ada mandi benih pula. Sebab kita ni yang jadi terhijab dengan Tuhan ni sebab benih kita tak suci. Itu tanggapan dia orang. Kita beri lalu azan dulu, nanti kita bagi kesimpulan akhir dan sudahkan. Okey. Kita sebut sikit lagi beberapa perkara tentang As-Suhrawardi ni. Dia ni antara tokoh yang banyak bawa benda-benda yang tak jelas dalam kata-kata dia. Cuma kalau di Malaysia kita ni, antara buku yang banyak quote daripada As-Suhrawardi ni ialah Hakikat Insan oleh Haji Ahmad Laksmana tu. Sebab tu kalau tengok ritual-ritual untuk belajar dengan dia ataupun untuk mendampingi kelompok ni, kena ada mandi benih. Lepas selesai mandi benih, dia ada mandi roh. Adalah beberapa dia punya step dia tu. Okey. Cuma kau tengok semua elemen-elemen mandi-mandi seperti ni, dia ada bacaan-bacaan tertentu. Bacaan-bacaan itu kalau kita tengok, ada beberapa sebutan dan panggilan yang diragui. Ada satu orang ustaz daripada Indonesia ni. Ustaz apa nama? Muhammad Faizal kan? Faizal daripada Indonesia. Dia ada buat pendedahan tentang beberapa bacaan-bacaan yang diragui. Antaranya ialah menyeru satu nama dia ialah Mai Khail. Dalam buku dalam buku Hakikat Insan ni, dia ada satu ritual tu, bila mana kita nak mandi ni, mula-mula dia sebut bismillah dengan nama Allah. Lepas tu dengan syahadah apa-apa semua ni. Lepas tu dia akan sebut dengan berkat Mai Khail. Mai Khail ni siapa dia? Mai Khail ni ialah nama kepada jin ifrit yang diseru. Jin tu akan mendampingi kita dan akan mengawasi kita, dan dia akan sentiasa memberi maklumat. Dia akan menguatkan qarin kita tu yang jahat ni untuk sentiasa diawasi olehnya. Dia macam satu zikir yang diamalkan oleh pengikut Ayah Pen ni. Saya ada dapat zikir, saya tak amal pun dapat je. Waktu nak masuk, nak join tu, sebelum zikir Allahu semua ni, dia ada satu zikir. Zikir dia, bunyi dia, Ti Bukti A'yan Thabitah. Sebut juta kali pun tak apa. Ti Bukti A'yan Thabitah, Ti Bukti, sampai mabuk lah sebut benda tu. Zikir tu bukan bahasa Arab. A'yan Thabitah tu mungkin bahasa Arab lah. Okay. Tapi rupa-rupanya bila mana saya dapat maklumat daripada orang yang kaji, daripada panel Akidah Jakim, termasuk yang di Terengganu juga, yang peringkat Jakim ni, itu ialah mantra untuk make a great connection antara guru itu, jin guru tu, dengan jin yang dia dah wakilkan pada kita. Sebab tu kalau kita baca cerita waktu nak pecahkan ritual di Besut Terengganu tu, nak pecahkan monumen-monumen dia tu, payah, sukar, kerana dia ada sekatan-sekatan daripada benda-benda ni. Sekatan-sekatan pada ni. Sebab tu kalau tuan tengok video terakhir yang didedahkan oleh bahagian panel Akidah Jakim pun semua ni, kita akan tengok Ayah Pen ni dia sampai pada satu tahap, orang kata apa, dia punya Sami Hindu ni muliakan dia dengan letak kaki dia dalam talang, basuh kaki dia, lepas tu minum air kaki dia. Tuan-tuan boleh bayang, dia boleh sesatkan orang yang dah sesat. Jadi kawan tu sesat kuasa dua dia. Hindu tu sesat dah, dia bagi power lagi. Siap dia kata Tuhan Siva tu saya dulu. Dia pergi dekat Bali, Hindu Bali pun dia kata benda yang sama ya. Tapi orang boleh ikut kenapa? Kerana unsur sihir yang sangat kuat. Nanti kita akan tengok pada kali yang akan datang kata-kata daripada As-Suhrawardi ni lagi, apa yang dia cuba bawa sehingga mengelirukan orang yang ikut dia. Jadi kita berpada situ je. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.